Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qultu, ulasan Imam Ibn Jauzi tentang orang yang bertawakal masuk ke padang pasir yang luas tanpa bawa bekal. Dia kata, qultu bimithli hadhihi hikayah tafsudul umur. Cerita-cerita pelik sebagaimana yang berlaku pada budak dengan orang tua tu tak? Kata ini merosakkan segala urusan lah. Wa yudhannu anna hadha huwa as-shawab, dan menyangka ianya baik, ianya betul. Wa yaqulu al-kabir idza kana as-saghir qad fa'ala hadha fa ana ahqqu bi fi'lihi. Maknanya dia menyangka benda yang dibuat oleh budak kita cerita itu kan, tentang dia tawakal, dia tinggi, dia berjalan tanpa bawa bekal, hanya bergantung rajai ilallah sahaja. Itu semua adalah karut. Imam Ibn Jauzi kata, walaysa al-ajab min as-sabi, jangan pelik pada budak tu. Dia kata, bal min alladhi laqiyahu kaifa lam yu'arrifhu anna hadha alladhi yaf'alu munkar. Tak. Dia kata, tapi patut pelik kepada orang tua tu yang bertemu dengan budak tu, tetapi rasa kagum pula dengan budak tu. Malah dia tidak menegur bahawa perbuatan dia itu adalah mungkar, kemungkaran. Wa anna alladhi istad'aka amaraka bitazawwud, sedangkan tak, Allah sendiri yang memerintah kita supaya berbekal. Nak pergi haji pun kena bawa bekal. Tak? Kena tinggal bekal ke keluarga kita. Walakin qad mada ala hadha kibarul qaum fa kaifa as-sighar. Begitulah yang berlaku tak kepada orang dulu, bagaimana yang terkemudian. Doa cerita lagi daripada siapa? Akhbarana Abu Mansur. Dia kata, sami'tu Muhammad bin Hasan bin Ali al-Yaqtini yaqulu hadartu Aba Abdullah bin Jala wa qila lahu haula alladhina yadkhuluna al-badiyah bila zadin wala addah yaz'umuna annahum mutawakkilah fayamutun faqala hadha fi'lu rijalil haqq fa in matu faddiyatu 'ala al-qatil. Dia kata, mereka ni telah masuk ke pedalaman tanpa bawa bekal, tanpa persediaan. Yaz'umuna annahum mutawakkilah, mereka menyangka mereka itu orang yang bertawakal. Fayamutun, lalu mereka mati kerana tak ada bekal, mati kerana kelaparan. Lalu ada ulasan orang, dia kata, hadza fi'lu rijalil haq, itulah perbuatan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar, dia kata. Ini kita kata talbis iblis terhadap golongan, sebahagian golongan tasawuf. Dia menganggap cara tu mereka mendekatkan diri kepada Allah. Fa in matu, lalu dia buat keluar fatwa, fa in matu, jika mereka mati kerana kelaparan, kerana apa ni, fadiyatu 'alal qatil, maka dia ke atas orang yang membunuh dia. Dan siapa pula yang bertanggungjawab dah? Sedangkan mu sendiri yang cari pasar, masuk pergi ke pedalaman, pergi ke padang pasir tanpa bawa bekal, lalu dia kata fadiyatu 'alal qatil, dia ke atas orang yang membunuh. Cuma Imam Ibn Jauzi kata dia nakal daripada kitab mana, ada lagi tak, dia nakal pada kitab, tetapi pentahqiq kata tak temu cari apa yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi ni. Lagi dia hari, qala rajulun li Abi Abdullah bin Jala, dia kata, ma taqulu fi rajul yadkhulu badiyah bila zat, qala hadha min fi'li rijalillah, qala fa in mat, qala ad-diyatu 'ala al-qatil. Dia kata, apa pandanganmu? Orang tanya kepada Abi Abdullah Ibn Jala, salah seorang ulama sufi lah ni. Tak. Dia kata, apa pandanganmu tentang seorang yang pergi ke badiah, pergi ke pedalaman bila zat, tanpa membawa bekal? Qala hadha min fi'li rijalillah, ini perbuatan orang-orang Allah ni.
dia kata. Qala fa in mat, kalau dia mati tanpa bekal, qala ad-diyatu 'alal qatil. Dia kat orang yang membunuh. Akhrajahu Abu Abdurrahman As-Sulami fi Tabaqat Sufiyah. Ada kitab nama dia Tabaqat Sufiyah. Cerita tentang cerita pelik-pelik orang sufi. Tabaqat Sufiyah. Qala al-musannif, pandangan Imam Ibn Jauzi. Qultu hadhihi fatwa jahil bi syar'i. Ini fatwa orang jahil dengan syarak. Macam mana boleh buat keluar fatwa kalau mati tak dia kat orang yang membunuh? Siapa yang bertanggungjawab bunuh dia? Tak. Sedangkan dia sendiri yang masuk pergi ke tempat yang memang tak ada makanan, tak ada benda, tanpa bawa bekal. Idh la khilafa baina fuqaha'il Islam annahu la yajuzu dukhulul badiyah bighairi zat. Imam Ibn Jauzi kata tak ada khilaf di kalangan fuqaha Islam, ulama-ulama Islam, bahawa tidak harus kita masuk ke pedalaman tanpa bawa bekal. Tidak harus. Wa anna man fa'ala dhalika famata bil ju' fa innahu 'asin lillahi ta'ala. Dan barang siapa buat perbuatan tu, dia pergi ke pedalaman, pergi ke padang pasir yang luas tanpa bawa bekal, lalu dia mati kerana kelaparan, fa innahu 'asin lillah, dia telah berdosa, dia telah bermaksiat kepada Allah, mustahiqun lidukhulin nar. Layak masuk neraka kerana perbuatan ni. Seolah dia macam seolah sengaja nak bunuh diri. Tak sengaja nak bunuh dia. Tahu dah kawasan tak ada air, kawasan tak ada makanan, sepatutnya kita nak jalan kena bawa bekal lah. Wa kadzalika idza ta'arrada bima ghalibahu al-'atab fa inna Allah ja'ala an-nufus wadi'atan 'indana. Sebab dia kata Allah memang jiwa kita ni adalah pinjaman sahaja, bukan hak kita. Jangan mu pandai-pandai. Tak. Ada hak yang patut mu kena jaga. Jiwamu, dirimu ni bukan hakmu ni. Qala wala taqtulu anfusakum. Allah pernah sebut jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Tak. Sebab bukan hak kita. Wa qad takallamna fi ma taqaddam fi wujubil ihtiraz min al-mu'dhi. Walau lam yakun lil musafir bi ghairi zat illa annahu khalafa amra Allah fi qawlihi wa tazawwadu. Dia kata walau lam yakun lil musafir bi ghairi zat illa annahu khalafa amra Allah. Orang-orang yang bermusafir tanpa bawa bekal ni, mereka ni tidaklah melainkan mereka telah menyanggahi perintah Allah suruh berbekal. Wa tazawwadu, Allah suruh dan berbekallah. Bagaimana mesti bawa bekal. Nabi SAW pun nak perang, dia pun Nabi bawa bekal. Tak? Sahabat-sahabat zaman payah, zaman susah pun Nabi bawa bekal, walaupun sedikit buah kurma, tapi ada bekal. Maknanya itu perintah. Jangan kita berlebih-lebihan dalam bab tu. Tak? Jadi ini sebahagian golongan tasawuf lah. Dia mendekatkan diri dengan cara bermusafir tanpa bekal. Tak? Musafir pula tanpa arah tuju. Dia jalan gimana cari Tuhan. Dia kata cari Tuhan. Akhbarana Abu Bakr bin Habib qala akhbarana yaqulu sami'a Aba Ahmad Al-Kabir yaqulu sami'tu Aba Abdullah bin Khafif yaqulu kharajtu min Shiraz fi safrati thalithah fatuhtu fil badiyah wahdi wa asabani minal ju' wal atash ma asqata min asnani thamaniyah wantathara sya'ri kulluh. Dia cerita dia berjalan lah tanpa bawa bekal ni dari Shiraz. Shiraz ni sebelah Iran lah. Shiraz. Tapi Shiraz ni ramai ulama sunnah tak? Imam Ash-Shirazi. Pada perjalanan yang ketiga, sampai di pedalaman, dia tinggal seorang diri. Lalu dia ditimpa dengan, dia kata aku ditimpa dengan lapar dan dahaga sehingga meluruhkan gigi-gigi aku. Nak ceritanya pengalaman dia tak? Cerita ni dicerita oleh Ibn Asakir fi tarikhihi. Ibn Asakir ni salah seorang ulama sirah. Dia buat cerita ni.
Qala al-musannif, apa pandangan Imam Ibn Jauzi? Hadha qad haka an nafsihi ma zahiruhu al-madh ala ma fa'al wa dhammu haqqu bihi. Ni cerita dia diri sendiri dia cerita. Imam Ibn Jauzi kata zahirnya nampak macam pujian untuk perbuatan dia ni, tetapi hakikatnya dia mendapat kejian, dham dia, cacian terhadap perbuatan dia ni, sebab dia telah menyeksa diri dia sendiri. Dia tahu dah dia masuk tempat tanpa air, tanpa makanan, tiba-tiba dia tak bawa bekal sehingga menyebabkan dia kelaparan dan juga dahaga. Mana boleh itu menyanggahi perintah Allah suruh jaga diri kita. Wala taqtulu anfusakum wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Itu semua arahan Allah supaya jaga diri. Dah sah tu, hatta kalau kita ni puasa tiap-tiap hari pun, itu telah termasuk dalam kita menyakiti diri kita sendiri ataupun menzalimi diri kita sendiri. Tak boleh. Agama tak membenarkan perbuatan tu. Pernah sahabat yang pernah minta dengan Nabi untuk puasa setiap hari. Nabi tak beri. Nabi kata jangan. Sebab dirimu sendiri ada hak yang patut mu kena beri, hak dia. Dan ada sahabat yang memang dia puasa, dia lazimi puasa, sehingga tahun selepas tu dia temu Nabi berubah terus kuruh kering apa. Nabi kata buat apa mu puasa je. Lalu Nabi sebut ke dia, alaika al-haq wa ala, ada hak dia yang patut mu kena jaga. Faham? Dan ni kau lagi bila kita pergi tanpa bawa bekal, tanpa bawa benda. Akhbarana Abdul Karim bin Hauzan qala sami'tu Aba Abdul Rahman As-Sulami yaqulu sami'tu Muhammad. Dia kata qala, ni dalam kitab kita ni dia bagi apa sanad asal dia ni. Mana qala sami'tu Aba Hamzah As-Sufi yaqulu inni la astahi min Allah Ta'ala an adkhala al-badiyah wa ana syab'an. Wa qad i'taqadtu tawakkal li alla yakuna syab'i zadan tazawwadtuhu. Kata Abu Hamzah As-Sufi, sesungguhnya aku ni rasa malu kepada Allah sekiranya aku masuk ke pedalaman dalam keadaan perut lapar, perut kenyang, dia kata. Waqad taqattu tawakkal, sesungguhnya aku telah beriktikad dengan tawakal kepada Allah, li alla yakuna syab'i zadan tazawwadtuhu, supaya tidak kekenyangan aku ni menjadi bekalan untuk aku, tak menjadi satu bekal untuk aku, dia kata. Maknanya itu perbuatan dia. Maknanya ini termasuk sebahagian fahaman sufi dalam bab berjalan tanpa bekal. Dikira satu, kita panggil benda, satu cara mendekatkan diri kepada Allah, ibadah bagi dia. Bagi dia, dia faham dia ni ibadah. Sedangkan Nabi tak pernah ajar lagu tu. Nabi pernah berjalan ke mana? Dari Madinah ke Mekah. Dari Mekah masa hijrah, tengah kritikal lagu tu pun Nabi buat bekal. Anak Abu Bakar jual bekalan. Adakah kita kira Nabi ni tak tawakal? Mana lebih tawakal pada Nabi? Nabi dalam keadaan situasi musuh tengah cari ni, patut ala Allah dah lah. Tak payah buat bekal, buat benda lah. Tak payah pesan-pesan kan anak Abu Bakar suruh bawa atau bekal. Tetap berbekal deh. Jadi kita kata mana-mana orang yang berlebihan dalam beragama ni, mana dia telah menyimpang daripada jalan kenabian, jalan sunnah yang Nabi tunjuk. Baik dalam bab ibadah, baik dalam bab kita nak penyucian jiwa. Galiknya orang kebanyakan menyeleweng dalam bab penyucian jiwa. Dalam bab akidah sahih, dalam bab ibadah sahih, dalam bab penyucian jiwa ramai orang terseleweng sebab dia tak ikut panduan. Dia dia buat hal sendiri. Dalam bab dia dia panggil nak membersih jiwa, kita panggil tazkiyah, ataupun bahasa masyhur pak kita tasawuf. Lalu datanglah ulama-ulama yang memperbaiki benda ni.
Antara Imam Ghazali ni kita boleh katakan orang yang benda kita panggil tajdid dalam bab tasawuf ni sebenarnya, Imam Ghazali sendiri. Walaupun ada lagi Saki Baki yang benda-benda yang ditegur oleh siapa ni, Imam Ibn Jauzi, tapi dia boleh dikatakan orang yang buat tajdid dalam bab tasawuf ni. Dia buat lagi, dia ikat dengan Quran, dia ikat dengan sunnah. Tak? Antaranya juga Imam An-Nawawi buat panduan kepada kita bagaimana untuk penyucian jiwa. Kita boleh tengok kitab Riyadhus Salihin, memang satu kitab bukan bincang bab fiqh, bukan bincang bab akidah, tapi dia bincang bab penyucian jiwa. Tak? Riyadhus Salihin. Dia cerita dari awal guana perjalanan step by step untuk mendekatkan diri. Tu cara betul. Kita lari pada stesen tu, dia jadi pening selalu dah. Okey. Qultu wa qad sabaqal kalam ala mithli hadha. Telah banyak dah cerita tentang seperti yang dicerita oleh Abu Hamzah As-Sufi ni dah. Wa anna haula al-qaum dhannu anna tawakkul tarkul asbab. Mereka menyangkakan tawakal ni tinggalkan asbab. Tak, berserah bulat-bulat kepada Allah tanpa ambil asbab. Tidak. Itu kesilapan lah. Walau kana hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tazawwad lamma kharaja ila al-ghar. Qad kharaja min at-tawakkul. Kalaulah gitulah kefahaman sebenar tawakal ni tinggal asbab, maka Nabi lah orang pertama yang terkeluar daripada tawakul. Tak. Sebab masa Nabi duduk dalam gua, Nabi bawa bekal. Tidak. Nabi bawa bekal. Ni. Wa kadzalika Musa lama kharaja li talabil Khidir. Kisah Nabi Musa dalam surah Kahfi pun sama. Bawa bekal. Manemu ni bisa pada Nabi Musa, bisa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak. Nabi Musa seorang nabi dah, ikut kira dia pakai doa jelah. Tak payah bawa bekal lah. Tiba-tiba Nabi Musa dalam perjalanan musafir dia pergi cari Nabi Khidir, ada bekal yang dia bawa. Tak. Ini benda-benda yang bercanggah dengan nas yang mereka buat. Fatazawwada hutan. Lalu Nabi Musa bila nak pergi cari Nabi Khidir ni, dia bawa bekal ikan. Ikan hut. Wa ahlul kahfi hina kharaju fastashabu darahim. Ashabul kahfi 7 orang tu belang-belang lagi bawa gok pitih. Padahal ikut kira kritikal dah tu. Orang nak bunuh dah dia ni 7 orang ni. Tak. Pembesar tengah buat keluar elang, wentek dah ni. Tiba-tiba pergi bawa bekal juga, bawa dirham. Tak. Kejut tidur suruh cari makanan. Suruh pergi beli makanan. Ini kita kata ini perjalanan yang betul. Ini kita ambil, kita panggil akhzul asbab. Ambil sebab. Wa innama khufiya makna tawakkal ala haula fajahalu. Oleh kerana itu Imam Ibn Jauzi kata puak-puak ni mereka tak erti bab tawakal ni. Mereka jahil tentang tawakal, lalu mereka buat apa yang mereka buat. Wa qad i'tazara lahum Abu Hamid. Banyak disebut kisah Imam Ghazali ni. Faqala yajuzu dukhulul mafazah bi ghairi zadin bi syartain. Apa Imam Ghazali cuba orang kata backup lagi perbuatan dia ni. Dia kata boleh masuk tempat yang tak ada makanan, tak ada benda pada pasir ke, dalam tak perkampungan ke apa ke, tanpa bawa bekal ni dengan 2 syarat Imam Ghazali tak. Ahaduhuma an yakuna al-insan qad radin nafsahu bihaitsu yumkinuhu sabr anit ta'am usbu'an wa nahwu. Yang pertama, hendaklah orang tu dia memang redha tentang diri dia dan dia sanggup bersabar tidak makan selama seminggu ataupun lebih. Ada ke orang boleh makan tak makan seminggu ni? Itu syarat pertama yang Imam Ghazali tak. Hendaklah dia redha terhadap diri dia dan juga dia ada kesabaran yang tinggi untuk tidak makan. Syarat kedua, an yumkinahu taqawwud bil hashish wala takhlul badiyah min an yalqahu adamiyun ba'da usbu' aw yantahi ila hullatin aw hashishin yujzi bihi waqtah. Dan syarat kedua, dia boleh
Takawud maknanya makan makanan rupuk ke apa ke tak, daun-daun kayu ke tak. Dan tidak boleh dia tinggal menetap di Badiah ini, melainkan dia boleh bertemu dengan seseorang selepas daripada seminggu. Selepas daripada seminggu, ataupun dia boleh menahan diri dia dengan hanya memakan hashish. Hashish ni rupuk-rupuk daun-daun kayu, untuk menguatkan diri dia. Nampak tak? Kita kata benda ni memang betul-betul bercanggah dengan arahan agama tak? Sedangkan agama suruh kita ni tak jaga makan minum kita, jaga benda. Siapa perekat kalau tak ada makanan pun kita tak dalam keadaan kata benda kritikal, kita boleh makan benda yang diharamkan oleh Allah. Tiba-tiba kita cari memang tak buh buat bekal. Tapi Imam Ghazali itu dia punya pandangan lah. Pandangan dia boleh dengan dua syarat sani lah. Pertama, dia boleh bertahan, boleh tak makan selama seminggu. Kita kata tak ada orang boleh makan tak ke, boleh tak tu. Tanpa makan, tanpa minum ni tak. Ada benda-benda yang kita kata dia ada pandangan dia lah. Cuma nak banding dengan orang lain tu, kita kira Imam Ghazali ni antara yang paling okey lah dalam bertasawuf ni tak. Walaupun ada contoh macam isu ni, maknanya dia masih pertahankan benda ni tak. Sebab tu Imam Ibn Jauzi kata aku pelik dengan Imam Ghazali sebab dia alim. Tak, dia bukan tasawuf bodoh-bodoh kita kata tak. Imam Ghazali ni seorang yang alim. Dia alim usul, dia alim fiqh. Dia alim. Tiba-tiba dia ada pandangan-pandangan pelik dia. Cuma kita boleh tengok para ulama ni kadang-kadang dia ada pandangan pelik dia. Masing-masing ada. Ibn Taymiyah ada pandangan pelik dia. Tak? Siapa lagi? Ada yang kita kira mungkin wallahu alam apa kita husnuzon dengan dia orang ni, tapi itu pandangan pelik dia yang dicanggahi oleh ulama-ulama terkemudian. Yang dicanggahi oleh ulama-ulama terkemudian. Kalau Imam Syauqani ni antara ulama syadid mutaakhir. Di Yaman. Dia asal Zaidiyah tapi tukar jadi ahli sunnah dan penentang tegar pandangan-pandangan Zaidiyah. Semua pandangan Zaidiyah semua dia rak belaka. Dan puak-puak Zaidiyah tak boleh jawab. Mana bisa je. Tak. Dia punya rak antara kitab besar dia rak ke atas Zaidiyah, kitab Azhariyah ke benda nama kitab dia. Semua pandangan pelik Zaidiyah tu dia rak dengan guna kitab Zaidiyah sendiri. Bisa tak bisa dia. Tapi belang-belang gitu ada pandangan pelik yang dia bawa. Ada pandangan pelik. Antaranya dia mengharuskan onani ke benda. Ada. Dalam situasi dia mengharuskan onani. Jadi masa kita ngaji tu saya kata ni aku harap bukan pandangan dia lah. Saya kata gitu. Tapi ada dah kitab dia tak. Jadi begitulah kita kata. Yang penting kita ambil apa yang baik daripada Imam Al-Ghazali ni, apa yang khilaf ataupun pandangan-pandangan dia yang pelik tu kita tinggalkan tak. Sebab tu geng-geng hok yang syadid dia pakai tak pakai terus dari Imam Ghazali ni. Ana masa ngaji di Yaman kita masih pakai pandangan Imam Ghazali. Tak, di Jamiatul Iman salah satu kitab pengajian kita, kitab Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus. Karangan Doktor ataupun Syekh Said Hawa. Syekh Hawa ni dia salah seorang ulama haraki lah, ulama tu orang. Dia ambil ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin daripada kitab Mustakhlas tu tak. Jadi ada pandangan-pandangan yang bawa dan ada tokoh tambah yang diwari. Contoh Imam Ghazali dia sebut benda-benda yang boleh kita cuci jiwa ni disenarai kan tak? Semayang, mana ibadah-ibadah Islam ni ada benda dia tinggal, benda penting. Semayang dia kata antara benda besar boleh menyuci jiwa kita. Puasa, baca Quran, apa lagi zikir,
Dia senarai semua benda, haji tak haji semua dia senarai, tapi semua dia tinggal dia agak. Dan kitab Ihya dia, dan kitab Ihya kan Imam Ghazali dan kitab Ihya dia senaraikan penyakit dulu. Dia penyakit dak. Penyakit syirik, kibur dak. Segala ada 14, dia ada 15 penyakit jiwa ni. Lepas tu dia hari obat. Dalam senarai obat ni dia tinggal semua. Hak benda penting yang boleh mengubat jiwa kita. Ambil agak jihad fisabilillah tak ada. Tak ada dah kita ni. Sedangkan tu sebesar-besar obat untuk menyuci jiwa. Lalu Said Hawa dia wari. Dia kata salah satu benda yang tertinggal Imam Ghazali tinggal adalah al-jihad fisabilillah. Tak. Qala al-musannif, Imam Ibn Jauzi bagi komentar, akbahu ma fi hadzal qaul. Bagus kan dia bilang annahu sadara min faqih. Ni. Nah, ucapan yang paling teruk yang keluar daripada seorang faqih, dia kata. Tak sepatutnya faqih cakap begini. Jadi orang ni orang nak marah Imam Ibn Jauzi ya. Datuk Basri kata dia pernah buka kitab ni, kata kitab kata korang. Kitab kata korang. Dah memang dah. Fa innahu qad la yalqa ahadan wa qad yadhillu wa qad yamradu fala yasluhu lahu al-hashish wa yata'arradu liman la yudayyifuhu wa tafutuhu al-jama'ah qat'an wa qad yamutu fala yalihi ahadun. Apa yang berlaku kata tak, kadang-kadang fa innahu qad la yalqa ahadan, kadang-kadang boleh jadi tak temu orang pun. Tak, bila dia pergi satu kawasan yang tak ada penempatan orang. Wa qad yadhillu, mungkin dia tersesat dalam perjalanan dia. Wa qad yamrudu, kadang-kadang dia boleh jatuh sakit. Maka tidak mungkin ketika dia jatuh sakit yang boleh mengubati ataupun boleh mengenyangkan dia hashish. Tak. Rupuk-rupuk ataupun pokok kayu. Wa yata'arradu liman la yudayyifuhu, dan tak ada orang yang akan jadikan dia sebagai tamu sebab dah tak ada apa. Wa tafutuhul jamaah, pas pula bila dia pergi tempat pedalaman, tempat tak ada orang ni, dia telah tak boleh sembahyang berjemaah, sedangkan sembahyang jemaah ni tuntutan. Wa qad yamutu fala yalihi ahadun, kadang-kadang dia boleh mati dan kadang tak bertemu dengan seorang pun. Ini kepatut dia buat. Sepatutnya seorang faqih kerak awal-awal lagi tak sadu zari'ah, tak patut buat benda gini. Mu nak mendekatkan diri kepada Allah tu pergi sejid tu, tak pergi ngaji, pergi talaki, tu sepatutnya. Tiba-tiba Imam Ghazali seolah mengharuskan lagi tak apa, boleh jalan dengan dua syarat ni. Itu komentar Imam Ibn Jauzi. ثم قد ذكرنا ما جاء في الوحدة وما المحوج إلى هذه المحن أن يعتمد فيها على عادة أو لقاء شخص أو الاجتزاء بحشيش وأي فضيلة في هذه الحالة حتى يخاطر فيها نفس. Dan kita juga sebut tentang wahdah, bersendirian. Sedangkan kita sebut dah Nabi makruh kan tak, Nabi melarang kita ni keluar bersendirian. Tiba-tiba kita keluar bersendirian tak. Lagi siapa perekat keluar bersendirian tidak berbekal pula sehingga makan akar kayu makan tak, rupuk dan sebagainya. Wa ayu fadilah, dia kata, apakah jenis kelebihan yang dia cari begini tak? Adakah gini cara untuk mencari kelebihan sehingga dia boleh tak membahayakan diri dia sendiri? Begini ke cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Tak? Begini ke cara beragama? Siapa membahayakan diri? Tak? Menyanggahi benda yang dilarang oleh Rasul, tak sepatutnya. Wa aina amrul insan an yatafawwat bihashish? Di manakah urusan seorang manusia sehingga dia tak makan yataqawwat, makanan dia makan rupuk kapal dan sebagainya, sedangkan tu bukan makanan untuk manusia tak. Wa man fa'ala hadha minas salaf, dan siapakah di kalangan ulama salaf buat lagu tu tak? Di kalangan sahabat ke, di kalangan tabi'in ke,
yang buat mendekatkan diri dengan cara itu. Wa ka'anna haula al-qaum yujarribuna 'ala Allah Subhanahu ala yarzuquhum fil badiyah. Seolah-olah mereka ni tak mengijbarkan bagi Allah supaya beri rezeki mereka dalam tempat yang tak, tempat badiah ni, tempat yang tak ada orang, tak ada penempatan, tak ada makanan. Mana ijbar, mana memaksa Allah supaya beri rezeki dia juga. Itu pandangan ataupun komentar Imam Ibn Jauzi. Wa man talaba at-ta'am fil bariyah faqad talaba ma lam tajdi 'adah bihi. Ala tara anna qaum Musa alaihi salam lamma sa'alu min buquliha wa qithaiha qila lahum ihbitu Misra. Ada parok hujah-hujah Imam Ibn Jauzi ni tak? Dia kata patut ke dia cari tuntut makanan yang tempat yang tak ada, bukan adat dia ada makanan. Mudah tengok ke Nabi Musa AS apa yang dituntut oleh kaum dia. Tak? Yahudi apabila dia minta Nabi Musa, wahai Musa, kami puas dah makan makanan tula ni, manna wa salwa, sedangkan ni makanan terbaik yang Allah turun dari langit, manna wa salwa ni tak? Manisan. Dia manisan. Ikut dalam tafsir dia kata seperti dia turun seperti embung. Tak, dia jatuh atas pokok, atas dia man. Salwa adalah daging burung. Sebahagian ulama tafsir kata burung puyuh. Tak? Yang jatuh dia boleh makan selalu. Tiba-tiba oleh kerana makan lama dah ni, mereka ni sesat di Sina tu selama hampir 40 tahun dia sesat. Tak? Allah beri teguran kepada Bani Israel yang menyanggahi perintah Nabi Musa AS. Tak? Jadi puas dah makan hari-hari makanan tula ni. Jadi teringat makanan di Mesir tu. Macam kita duduk Mekah pas minggu jeng teringat budu poyok dah lah. Apa-apa ni pun teringat ke basal, teringat ke kisah timung pula. Adas ingat. Wahai Musa, minta ke Tuhan benda-benda ni pula. Benda jawapan Nabi Musa, mu nak benda-benda ni tak ada sini pada pasir ni kan. Mana ada tanah timur, mana ada benda ni. Betul Misra. Nabi Musa kata, mu nak makanan-makanan ni pergi ke Mesir lah. Mesir ni bukan Mesir. Misra ni dalam tafsir kata di bandar, di penempatan orang. Bukan Misra Mesir tu, tak. Di penempatan. Wa dzalika li anna alladhi talabuhu fil amsar. Sebab benda-benda orang tuntut ni, makanan dia ni, dok, timun, bawang, basah, ni biasa ada di penempatan orang duduk. Tiba-tiba mu duduk di badiah, mu duduk di padang pasir, nak cari mana benda-benda ni. Itu komentar Imam Ibn Jauzi tentang perbuatan mereka ni. Wa haula al-qaum ala ghayatil khata' fi mukhalafati syar'i wal aqli. Mereka ini adalah kaum yang melampau kesalahan mereka menyanggahi syarak dan menyanggahi akal yang waras. Wal amal biwaqi'at an-nafs. Dan juga beramal dengan fi ba'dil nusakh bi muwafaqatin nafs, benda yang muwafaqah, yang selari dengan nafs, tak, dengan jiwa. Tak. Bukan muwaqi'at dalam setengah riwayat kata muwafaqah. Muwafaqatin nafs, mana yang selari dengan jiwa. Lagi, jadi memang teranglah benda yang mereka buat itu bercanggah dengan syarak. Kita tak. Mungkin orang akan kata, oh apa salahnya tak? Mereka dah sanggup dah kan. Tak buat. Kita kata kalau sekadar dia buat atas alasan lain tak ada masalah. Tapi ni alasan dia dikait dengan agama. Tak? Dia nisbahkan benda dia buat ni adalah agama ataupun syariat ataupun benda lagi. Kata, hak tu yang salah. Tak? Sedangkan agama tak pernah buat tuntutan, tak pernah suruh buat benda lagu tu. Kita kena ingat, Islam, syariat Islam ni tak ada benda pun yang menyeksa jiwa, yang menyeksa diri. Tak ada. Islam tak pernah suruh siapa pukul diri untuk teringat, tak, memperingati Husain, pukul diri. Siapa berdarah-darah, tak ada. Islam tak pernah ajar benda ni. Tiba-tiba Syiah nisbahkan benda ni adalah agama. Benda ni adalah taqarrub ila Allah. Tak betul. Tak. Sama dengan benda yang dilakukan oleh sebahagian golongan tasawuf ni.
Okey. Qala Haddatsana Muhammad bin Musa al-Jurjani qala sa'altu Muhammad bin Katsir as-San'ani an az-zuha alladhina la yatazawwaduna wa la yanta'inuna wa la yalbasuna al-khifaf faqala sa'altani an auladi syayatin wa lam tas'alni an az-zuha faqultu lahu fa ayyu syai'in az-zuhd qala atamassuk bis sunnah wa tashabbuhu bi ashabi Muhammad. Ini kata-kata siapa? Muhammad bin Katsir as-San'ani. Orang pernah tanya, tak? Muhammad bin Musa al-Jurjani kata, aku pernah tanya Muhammad bin Katsir as-San'ani tentang zuhad, tentang orang yang zuhud. Alladzina, iaitu orang-orang yang la yatazawwadun, mereka tidak berbekal. Bila berjalan bermusafir mereka tak berbekal. Wala yanta'inun, mereka tak pakai selipar. Tak. Wala yalbasun al-khifah, mereka tidak memakai pakaian yang sepatutnya tak. Apa ni khifaf ni, khuf ni, sarung kaki dan sebagainya yang ketika perlulah. Lalu komentar Muhammad bin Katsir as-San'ani, dia kata sa'altani an auladi syayatin, mu tanya tentang anak-anak syaitan ke siapa mu tanya ni. Kata tak. Walam tas'alni an zuhad, mu tak tanya tentang orang zuhud gitu. Bukan orang zuhud lagu tu. Tak. Itu komentar dia tentang golongan ini yang tak berbekal, tak mau pakai selipar. Benda ni tak tahu lah, dia jadi satu trend dia ni dia buat. Kita kalau kita pergi ke Yaman, pergi ke tempat pok ni, tak akan selipar pun ni. Tak akan selipar. Bila tanya dah apa tak akan selipar. Oh, nak ambil berkat ni, bumi ni penuh wali-wali lah tu. Jadi tak akan selipar. Sedangkan kalau ikut kira tepat tu memang panah tak usah kira lah. Siapa pekat ada setengah boleh, siapa nyakit, sakit kaki siapa, tak akan selipar. Kita kata kalaulah tempat bumi, tempat awak duduk ni mulia sangat kerana wali duduk, maka kita kata Madinah tempat yang paling lebih aula tak akan selipar. Tempat yang paling aula tak akan selipar. Dia ajar lagu tu. Dan dia anggap benda tu adalah satu benda zuhud dia kira tak. La yantailu. Lalu tengok komentar Muhammad bin Katsir as-San'ani. Fa ayyu syai'in zahid zuhud. Maka apakah yang dikatakan zuhud tu? Muhammad bin Musa tanya. Dia kata at-tamassuk bis sunnah. Tu zuhud. Berpegang teguh dengan sunnah wa tashabbuh bi ashabi Muhammad. Tak, menyerupai dengan perbuatan sahabat-sahabat Nabi. Tu zuhud. Tak, dan memang sahabat-sahabat Nabi kita kenali mereka semua adalah zuhad, orang yang zuhud. Tak. Tapi adakah mereka tinggal benda-benda saat ni? Tidak tazawwad dah. Tidak yang ta'il. Tak, para sahabat semua pakai selipar. Tiru Nabi belaka. Tak, Nabi pakai capar, sahabat pakai capar belaka. Dia tak kepala. Dia pakai di kaki. Tak. Semua sahabat kita boleh tengok dalam Syama'il Muhammadiyah, bab pakai selipar ni semua sahabat tiru Nabi belaka. Tak, siapa pekat Nabi pakai selipar tali dua, boleh katakan majoriti sahabat pakai selipar tali dua belaka. Tak. Sehinggalah mari Uthman baru start pakai selipar tali sir macam kita hari ni. Tak. Sebab tu salah satu orang canggah Uthman bab ni. Kata Nabi dulu pakai selipar tali dua, mu apa pakai selipar tali sir. Tu salah satu orang tak puas hati dengan Uthman. Nampak? Mana mereka bersungguh tiru. Maka Muhammad bin Katsir kata itulah yang dikatakan zuhad, orang yang zuhud, iaitu orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan menyerupai dengan amalan para sahabat. Guna kehidupan para sahabat seharian begitulah mereka orang zuhud. Lagi Anna Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal su'ila 'anil rajul yadkhulul mafazah bighairi zat fa ankarahu inkaran syadida. Ni siapa Ibnu Jauzi naqal apa yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Apabila ditanya tentang seorang yang masuk di tempat di padang pasir dia tanpa bawa bekal, fa ankarahu inkaran syadida. Lalu dia ingkar perbuatan tu dengan ingkar dengan yang sangat tak setujulah. Wa qala uffin
la wa madda biha sautahu. Dia kata tak patut buat benda ni. La, dia kata illa bizadin wa rufaqa wa qafilah. Nak pergi ke tempat pedalaman ataupun di padang pasir mesti dengan bekal, mesti dengan kawan, tak, dengan rufaqa ataupun dengan qafilah, dengan rombongan. Tak boleh pergi seorang. Tak boleh pergi seorang. Itu pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, mana bercanggah dengan apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tadi rahimahullah. Qala al-Khalla wa qala Abu Bakar al-Marwazi Marwazi ja'a rajulun ila Abi Abdillah faqala rajulun yuridu safaran ayyuma ahabu ilaik yahmilu ma'ahu zadan aw yatawakkal. Faqala lahu Abu Abdillah yahmilu ma'ahu zadan wa yatawakkal. Orang mai tanya kepada Abi Abdillah ni, dia kata ada seorang lelaki nak bermusafir, mana lebih mu suka, dia bawa bekal ke ataupun dia bertawakal? Soalan lah. Sama ada dia bawa bekal ataupun dia tawakal. Maka Abu Abdillah jawab yahmilu ma'ahu zadan wa yatawakkal. Itu betul. Tak? Dia bawa bekal dan dia bertawakal ala Allah. Bukan kata pilih salah satu. Tak, dia bawa bekal dan dia tawakal. Sama sebagaimana apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berbekal ketika berhijrah dan Nabi tawakal. Tak? Sama apa yang dibuat oleh Nabi Musa AS. Nabi Musa berbekal dan bertawakal. Lagi qala al-Khallal wa akhbarani Ibrahim bin Khalil anna Ahmad bin Nasr haddathahum anna rajulan sa'ala Aba Abdillah ayakhruju ar-rajulu ila Makkah mutawakkilan la yahmilu ma'ahu syai'an. Ada orang mai tanya Aba Abdillah tadi, patut tak seseorang nak pergi menuju ke Mekah, wa umrah ke wa haji, mutawakkilan la yahmilu ma'ahu syai', dia bertawakal tanpa dia bawa bekal apa sahaja, apa pun. Qala la yu'jibuni famin aina yakul, tidak membanggakan aku, dia kata. Jawapan dia famin aina yakul, dia nak makan dia. Qala yatawakkal fayu'tihin nas. Dia bertawakal dan moga-moga orang berilah ke dia makanan. Dah tawakal ketuk apa lagu tu dah, mengharapkan pemberian orang juga. Qala fa idza lam yu'tuh, kalau orang tak beri, Abu Abdillah kata, alaysa yastashrifu lahum hatta yu'tuh, tidakkah dia memuliakan supaya siapa peringkat orang sehingga orang beri ke dia? La yu'jibuni hadha, dia kata, tak membanggakan aku perbuatan dia ni. Lam yablughni anna ahadan min ashabi Rasulullah. Tengok jawapan salaf. Lam yablughni anna ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina ridwanullah alaihim fa'ala hadha. Tak siapa aku riwayat-riwayat cerita-cerita tentang sahabat-sahabat Nabi buat macam gemu buat ni. Tak. Begitu juga tak siapa aku para tabi'in, anak murid para sahabat buat sebagaimana membuat ni. Tak, pergi haji ke, pergi umrah ke, pergi ke Mekah ke, tanpa bawa bekal, bertawakal sepenuh hati dan mengharapkan pemberian orang. Tak sepatutnya. Tak. Terpapi sikit lagi ya. Qala al-Khallal wa akhbarana Muhammad bin Ali as-Samsar wa anna Muhammad bin Musa bin Mashish haddathahum anna Aba Abdillah sa'alahu rajulun faqala ahujju bila zad. Orang tanya Aba Abdillah lagi, patut ke orang pergi haji tanpa bawa bekal? Faqala la. Dia jawab tidak patut. I'mal wahtarif wakhruj. Dia kata beramallah, cari kerjamu tak baru mu keluar, cari pendapatan baru mu keluar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qad zawwada ashabahu. Nabi sendiri telah beri bekal ke sahabat-sahabat dia. Faqala fa haula alladhina yaghzuna wa yahujjuna bila zadin hum 'alal khata'. Lalu kata maka puak-puak ni yang pergi berperang ke, pergi buat haji ke tanpa bawa bekal, mereka adalah membuat perbuatan yang salah. Qala na'am hum 'ala khata'. Dia kata ya, mereka telah membuat perkara yang salah. Walaupun mereka pergi perang, walaupun mereka pergi haji tanpa bawa bekal, mana boleh. Tak. Itu jawapan orang yang faqih, orang yang ada ilmu. Lagi qala al-Khalla wa akhbarani Muhammad bin Ahmad bin Jami' ar-Razi qala sami'tu Husain
bin Hasan Ar-Razi qala syahidtu Ahmad bin Hanbal ja'ahu rajulun min ahli Khurasan faqala lahu ya Aba Abdullah ma'i dirham ahujju bihadha dirham faqala lahu Ahmad idhhab ila babil qarz fashtari bihadha dirham min mannan wahmil ala ra'sika hatta yusira indaka 300 dirham. Tengok pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Bila orang mari tanya dia, tak, dia ni ada ja'a rajulun min ahli Khurasan, datang seorang lelaki daripada Khurasan. Khurasan ni belah-belah belah-belah Irang lah. Irang ke belah Irang lah Khurasan. Dia kata, wahai Abu Abdullah, aku ada sedikit dirham, boleh tak aku nak pergi haji dengan dirham ni? Faqala lahu Imam Ahmad kata, idhab ila babi qarz. Imam Ahmad kata, mugi ke pasar tu, tak, membelilah dengan dirham ni benda yang boleh mu jual, tak, sehingga boleh mendapat 300 dirham, mendapat keuntungan 300 dirham, 300 dirham. Fa idza sara indaka 300 dirham fa hujja. Mana tak cukup dengan bawa dirham 2-3 keping ni, tak, mu nak pergi haji ni kena bawa bekal yang banyak, sebab jauh dari Khurasan nak sampai ke Mekah tu, tak. Maknanya bukan kata Imam Ahmad kata cukup dah, tawakal lah selebihnya, tak. Tapi Imam Ahmad kata, tak, duit yang mu ada ni buat modal, mu nega, tak, buat modal beli barang benda, mu jual sehingga mu dapat 300 dirham, baru mu pergi haji dengan 300 dirham, baru cukup. Nah. Qala ya Aba Abdullah ma tara mukasiban nas? Qala Ahmad undur ila hadzal khabith. Dia kata, apakah pandanganmu tentang mukasiban nas? Orang yang cari makan lah. Qala Imam Ahmad undur ila hadzal khabith. Tengoklah pada orang yang berpandangan ada orang yang khabith ni. Yuridu an yufsida 'ala nas ma'aishahum. Mana dia ni nak pergi haji dengan dirham 2-3 keping, lepas tu nak mengharap kepada orang. Tak. Lalu Imam Ahmad kata, tengok orang ni nak pergi buat ibadah kepada Allah, tiba-tiba dia nak menyusahkan orang lain. Tak sepatutnya lah. Tak. Qala ya Abu Abdullah ana mutawakkil. Dia kata, wahai Abu Abdullah, aku ni seorang yang bertawakal. Qala fatadkhulul badiyah wahdak. Lalu Imam Ahmad kata, adakah mu akan masuk ke padang pasir yang luas tu seorang kamu? Au ma'an nas? Qala la ma'an nas. Lalu dia ni jawab, takkan nak pergi seorang, pergi ramai-ramai lah. Qala kadzabt. Imam Ahmad kata, mu pelawak, laisa anta mutawakkil, mu bukan orang yang bertawakal. La fadkhulu wahdak wa illa fa anta mutawakkilun ala jurubin nas. Kalau mu betul-betul orang bertawakal sungguh, mu pergi seorang diri lah dengan dirham 2-3 keping ni. Tetapi mu bukan orang bertawakal, tetapi mu orang yang berserah diri kepada orang ramai. Menyusahkan orang ramai. Itu ucapan, itu Imam Ibn Jauzi nakalkan apa yang disebut oleh Imam Ahmad Ahmad bin Hanbal terhadap golongan-golongan yang menyeleweng dalam bab tasawuf ataupun salah faham tentang tawakal. Ini fatrah-fatrah ni zaman Imam Ahmad, zaman ni dah timbul ni golongan-golongan yang kita kenali sebagai golongan tasawuf ni, golongan yang melampau dalam bab tasawuf dia. Kita kata tasawuf sebagaimana yang disebut tadi, iaitu orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan tiru cara sahabat dalam kehidupan. Kita nak zuhud ke, kita nak apa, tengok para sahabat gua ni cara zuhud mereka. Begitulah sepatutnya, bukan dengan cara tak pakai selipar dan macam-macam. Okey, itulah komentar-komentar Imam Ibn Jauzi terhadap golongan yang menganggap tawakal dengan cara berjalan tanpa bawa bekal dan sebagainya, dan itu disanggahi dengan beberapa nas daripada Al-Quran dan juga apa yang berlaku pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingatlah, kita cara beragama ni tak ada cara yang terbaik melainkan berpegang teguh dengan sunnah dan ikut cara para sahabat dalam beragama. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini berarti awal sikit. Kita kau. Alhamdulillah.
Okey, kita ada kuliah maghrib khas pada 12 Ogos ni bersama Al-Fadhil Dr. Azmi kita dan juga Ustaz Khusairi dalam bab ilmu faraid cik-cik ilmu faraid. Mana? Masjid Jami' Binjai, masya-Allah. Masjid Jami' Binjai. Kita boleh jumpa baca elang kita tak ada ni. Cicak dengan ilmu faraid. Bukan cicak cicak Okey, faraid antara tuntutan dan realiti ni satu ilmu yang perlu kita tahu juga ni. Okey. Ya. Orang yang masih pegang yang belajar ilmu sampai usia tua di uzur masih pegang mengatakan Nur Muhammad tu betul dan perlu disebolkan lagi. Bukan kita beri. Kena ambil faham kok benda yang dia faham sebenarnya Nur Muhammad tu tak. Sebab sekadar kalau dia kata Nur Muhammad ni takwilan kepada tak wahyu yang Allah beri kepada Nabi, tak ada masalah kita kata Nur Muhammad. Kita tak ampuh Nur Muhammad tu adalah satu juzuk daripada Tuhan. Itu salah. Allah. Nur Muhammad ni ciptaan pertama Allah, tu salah sebab tu hadis palsu. Kita kata tak. Sekadar dia ambil faham sebagaimana ada dalam Quran tentang tak nurun Allah sebut nur. Allah nisbahkan Nabi ni adalah pembawa cahaya. Tak ada hal. Betul balik ke fahaman dia tentang Nur Muhammad ni. Kalau dia faham sebagaimana etikot Nur Muhammad betul, memang salah. Tak. Kata Nur Muhammad ni satu juzuk dari Tuhan. Siapa pekat? Tak. Zat Tuhan itulah Muhammad. Maknanya karut lah. Itu memang balik awal lah dia. Gitu kita boleh komen. Tak. Dia ada hak yang memang pegang betul-betul, maknanya batiniah sungguh-sungguh dalam bab Nur Muhammad ni. Ada hak orang awam biasa ni dia faham Nur Muhammad biasa je. Tak, hak tu tak ada masalah kita tu. Orang yang share tentang kelebihan 10 Muharram ni Adi Basu tu masih dikira dusta tu walaupun tidak dipakai sebo je. Dia terlibat sama dalam menyebar benda palsu. Kita takut dia terlibat dengan benda Nabi kata dia telah menempah tempat duduk di dalam neraka. Sebab dia tak ambil berat tentang sebaran dia tak. Tak boleh kecuali dia sebar buat soalan bawah betul tak ni. Boleh tahan sikit. Tak. Daripada dia sebar tanpa tu. Jangan berhati-hati tak. Takut kita tambah-tambah lain ni kita sebar dalam grup WhatsApp. Kita dah tahu mungkin 100 orang dalam grup tu dia sebar blok-blok kita sebar. Lagi dahsyat. Hati-hati bila kita sebar benda. Orang hak bergaluh lagu tu lah. Dia sebar benda betul tak ni? Sahih tak ni? Boleh tahan. Bila dia buat tanya soal lagu tu orang pun akan tak. Orang tidak anggap satu sebaran ilmu yang sahih lagi lah. Dan masih dalam perbincangan. Tak ada hak. Tak. Itu sebab kita kadang-kadang ada benda kita terlepas pandang. Tak? Ada benda yang kita lama dah pegang benda tu. Jadi kita berasa benda tu betul. Tak betul. Tak. Baru ni siapa ni ustaz bukan ustaz apa Kelantan. Saya bawa khutbah dalam Facebook dia lepas tu dia tarik balik siapa Fauzan, Ustaz Fauzan. Dia minta maaf balik masa dia saya bawa tu dia sebut dah hadis tu dhaif. Cuma ambil kefahamannya tak apalah kita. Sekarang ada hadis tentang menggembirakan ahli keluarga. Menggembirakan ahli keluarga pada hari 10 Muharram ni, Allah akan gembirakan di dunia dan akhirat. Rupanya hadis itu palsu. Bukan dhaif sahaja. Dia pun tarik balik. Kadang-kadang kita sebab ada benda yang kita dengar, kita tengok ada satu pandangan kata gini tak. Sedangkan bila ada pandangan yang kata benda tu palsu, lebih baik kita stop, lebih baik tak. Wallahu a'lam.